Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani berikutan dengan pencerobohan dan juga tindakan provokasi rejim Zionis, militeri mereka, pihak berkuasa mereka menceroboh masuk perkarangan Masjid Al-Aqsa pada minggu lalu, mencetuskan kemarahan dunia bukan sahaja di kalangan negara-negara Islam, umat Islam dan juga warga Arab di Timur Tengah, tetapi PBB, Siswa Agung PBB juga menyatakan tindakan itu tidak beradab dikala umat Islam sedang melalui bulan yang paling mulia bagi mereka, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, dan tidak semena-mena seolah-olah ini merupakan satu rutin rejim Zionis Israel menceroboh perkarangan Al-Aqsa pada setiap malam Ramadan dan juga menghalang ribuan umat Islam Palestin untuk memasuki Al-Aqsa untuk mereka beribadat dan menjalani ibadah puasa. Jadi untuk melihat perkara ini dari aspek apakah tindakan yang sewajarnya dikenakan kepada Zionis Israel, walaupun kita tahu banyak sekali ketetapan di peringkat bangsa-bangsa bersatu, di peringkat OIC dan sebagainya, semuanya dilanggar, tidak pernah dipatuhi dan juga diikuti oleh rejim Zionis Israel berkaitan hak yang dicerobohi oleh mereka di tanah-tanah penaklukan kawasan-kawasan Arab dan juga Palestin di bumi yang mereka duduki sekarang. Jadi untuk melihat perkara ini, Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM, Majlis Permufakatan Islam Malaysia, Majlis Perundingan Islam Malaysia, sudah pun bersedia di Google Meet pada petang ini, pada malam ini. Assalamualaikum Cikgu Azmi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, untuk memberi sikit latar dengan situasi tegang di Palestin, di Al-Aqsa, di Semenanjung Gaza dan juga di kawasan-kawasan wilayah yang diduduki secara haram oleh rejim Zionis pada ketika ini, pada bulan yang mulia, pada malam-malam terakhir Ramadan ini. Adakah ini merupakan satu tindakan yang memang disengajakan dengan alasan-alasan yang tidak munasabah yang diberikan oleh media-media mereka dan kelompok-kelompok yang menyokong rejim Zionis ini, tetapi kita sebagai media yang bertanggungjawab, Awani ingin melihat perspektif yang lebih wajar dalam konteks kita memahami status Al-Aqsa, status negara Palestin dan juga status umat Palestin yang berjuang untuk mendapatkan hak mereka, apa jua sekalipun. Cikgu Azmi. Ya, pertama kita kena faham bahawa mereka itu sudah mempunyai matlamat, sudah mentahrikan bahawa mereka mau melaksanakan apa ini panggil agenda The Greater Israel, agenda untuk memastikan Baitul Maqdis atau Al-Quds itu menjadi pusat mereka, tidak ada East West Jerusalem, cuma One Jerusalem. Jadi target atau matlamat itu sudah jelas. Soalnya bagaimana nak pergi ke arah itu. Maka dengan itulah mereka membina senario, mencipta senario, ya, sama ada dalam bentuk naratif bahawa ada pengganas di dalam kawasan itu yang kami kena buru, ataupun mereka juga menaratif bahawa mereka berhak untuk membuat ritual agamanya untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan yang asalnya tidak dibolehkan. Jadi proses ke situ, ya, menunjukkan insiden-insiden yang kononnya menjustifikasikan bahawa mereka mesti melakukan apa yang mereka sekarang. Jadi yang saudara tanya saya tadi ialah apa sebenarnya yang berlaku sekarang ini dan kenapa tercetusnya sekali lagi senario yang sebegini rupa ialah saya yakin bahawanya adalah satu perancangan yang sudah ada dalam kerangka mereka itu, ya. Jadi tidak terkejut apabila seolah macam ada pattern, ada satu pola, ya. Ada saja berlaku pada bulan Ramadan kerana berhimpunnya begitu ramai orang-orang Islam pergi ke Masjid Al-Aqsa, dan dengan itu mereka akan mencipta sesuatu lagi untuk menunjukkan bahawa mereka juga punya hak. Jadi inilah yang kita saksikan sekarang ini. Cikgu Azmi, tapi yang lebih mengaibkan dan juga mendukacitakan dan agak zalim dan kejam apa yang berlaku pada minggu lalu dan rentetannya sampai ke tahap ini, iaitu setiap hari, setiap malam,
iaitu kewajaran pihak berkuasa askar-askar Zionis Israel ini memasuki dengan lengkap bersenjata automatic rifle mereka dan segala bentuk alat-alat mempertahankan diri mereka dengan gadget mereka di badan dan sebagainya. Ketika umat Islam sedang beribadat, ada yang sedang berdiri solat, ada yang sedang melakukan ibadah-ibadah yang disunatkan sepanjang Ramadan. Apa yang terfikir di pemikiran wajar dan juga rasional kita sebagai yang menghormati agama lain, tetapi bagi rejim Zionis semua itu halal. Apa juga alasannya, mereka berhak melangkaui pekarangan Al-Aqsa, kawasan kompaun yang paling suci Masjid Al-Aqsa, dan juga menghalang apa juga aktiviti ibadah yang sedang dilaksanakan pada ketika itu. Ya, saya fikir kita kena faham ya, ada ideologi agamanya yang dia bawa, bahawa pertama mereka itu adalah the chosen people, ya, itu cara berfikir orang Zionis ini. Mereka terpilih, mereka boleh membuat sesuka hati kepada orang lain dan tidak pada diri mereka. Mereka boleh melakukan sesuatu kezaliman pada orang lain, tetapi sesama mereka tidak. Jadi mereka itu dianggap yang terpilih, the chosen people, gitu ya. Nah, berdasarkan itulah maka kita lihat cara mereka itu kelihatan brutal, mereka itu kelihatan sangat sangat apa yang kita panggil tidak menghormati sama sekali, malah mereka itu mencabuli agama orang, mencabuli tempat agama orang lain, mencabuli orang sedang beribadat dalam bulan yang sangat dimati. Itu bagi mereka itu sama sekali tidak diambil kira, kerana mereka telah didoktrinkan begitu rupa bahawa apa saja yang kita lakukan demi untuk matlamat kita, itu artinya yang lain itu tidak punya apa-apa harga, tidak punya apa-apa tempat. Jadi dengan itu saya kira apa yang kita saksikan dalam peristiwa yang terkini, iaitu orang sedang sembahyang, mereka terus serang, mereka menolak orang keluar daripada Masjid Al-Aqsa kerana tidak membenarkan mereka itu melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Jadi itu semua sama sekali tidak ada dalam pertimbangan mereka. Yang mereka tahu ialah mereka itu adalah berhak ke atas masjid, mereka boleh masuk, keluar masuk, itu suka hati. Baik mengenai dengan polis yang lengkap dengan senjata yang senjata perang lah pokoknya. Saya pergi 3 kali ke Masjid Al-Aqsa dan ada satu pintu, satu pintu, ada banyak pintu, ada 10. Ada satu pintu namanya the Morocco Gate, ataupun dia panggil apa namanya satu pintu masuk itu sudah sepenuhnya dikawal oleh tentera dan juga polis untuk membenarkan setiap hari tepat pada pukul 8 pagi akan ada gerombolan dari orang-orang Yahudi yang settlers ni, yang dipanggil illegal settlers, pendatang haram, akan diiringi untuk masuk daripada pintu itu. Dan pintu itu dekat dengan Masjid Qibli yang jadi peristiwa sekarang, di mana orang-orang Islam berada dalam itu dan mereka diikat. Pintu itu dekat. Dan saya pernah berdiri di depan pintu dan melihat mereka masuk. Dikawal betul-betul oleh tentera. Dan dengan itulah mereka tak sepatutnya melakukan apa yang kita panggil sebarang amal ibadat Yahudi. Sudah pun ada perjanjian dengan pihak Jordan dan juga dengan Jabatan Awqaf, maka mereka boleh datang melawat tetapi tidak boleh melakukan apa-apa ritual. Tetapi itulah yang mereka lakukan di bawah kawalan tentera yang lengkap ini, polis yang lengkap. Jadi dengan itulah berlaku kadang-kadang ketegangan kerana mereka memprovokasi orang-orang Islam di dalam masjid, dan itu menjadi juga sebab mereka mencetuskan ketegangan. Jadi ini yang kita dapati rumusan kita bahawa pertamanya mereka itu tidak menghormati sama sekali apa saja ritual atau menghormati apa saja nilai agama lain. Yang kedua, mereka sudah menunjukkan mereka berani dan tidak boleh mencabar untuk berada dalam masjid itu. Tenteranya, polisnya boleh keluar masuk dan mereka seolah menjaga masjid itu, siapa boleh ada di situ, siapa yang mesti dihalau dan apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Itu yang kita saksikan. Jadi kebiadaban mereka itu luar biasa. Ini yang kita lihat sekarang.
dari aspek status quo yang mungkin Cikgu Azmi boleh kongsikan pada kami yang mungkin masih agak keliru sebenarnya. Jerusalem Timur ataupun Baitul Maqdis Timur masih di bawah penguasaan dan tidak ada hak mutlak Israel kepada Baitul Maqdis Timur yang mereka perjuangkan untuk dijadikan sebagai ibu kota baru Israel. Itu yang pertama. Dan di East Jerusalem inilah terletaknya Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga yang tersuci umat Islam selain Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi. Dan seperti mana Cikgu Azmi katakan tadi, di bawah pentadbiran Jordan dan struktur wakaf yang ditentukan pentadbirannya ini sudah pun jelas dihormati sejak sekian lama. Tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana kuasa termasuk Israel. Walaupun mereka memaksa, mereka menggunakan secara kekerasan dan sebagainya. Jadi apakah status ini masih ada dan bagaimana yang Cikgu Azmi fahami bahawa Israel perlu menghormati perjanjian-perjanjian yang masih belum dirungkai ini, maksudnya hak itu masih berada kepada umat Islam Palestin? Ya, sejarahnya begini ya, bila Saudara Nazari sebut tadi tentang East West Jerusalem ya, yang kami Jerusalem Timur atau Baitul Maqdis Timur. Ya. Pada tahun 1947, apabila mereka telah dalam perang 6 hari itu, Yahudi Israel telah berjaya untuk menguasai dan mereka masuk ke Jerusalem. Mereka cuba mengambil keseluruhan Jerusalem, tetapi ada bantahan pada tahun itu daripada antarabangsa. Mereka harus berundur, mereka berundurlah sampai berada di kawasan apa yang disebut sebagai Jerusalem Barat. Di situlah mereka terus menetap sampai hari ini. Tetapi kawasan Jerusalem Timur di mana ada Old City, yang disebut Old City ialah wujudnya Masjid Al-Aqsa. Di situlah mereka walaupun tidak secara jelas mereka berada di situ, tetapi mereka menguasai kawasan itu. Polisnya adalah polis Israel. Sekarang mereka sedang melakukan apa yang dipanggil pengyahudian atau Judaization of East Jerusalem, menukar nama bangunan, menukar nama-nama jalan. Artinya seolah macam mereka menguasai juga. Tetapi yang menjadi tumpuan mereka nak betul-betul menguasai Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu jadi matlamatnya lah ya, yang terakhir untuk dia ambil. Jerusalem keseluruhannya ataupun Baitul Maqdis itu sebagai satu bandar, itu adalah targetnya untuk menjadikan ia sebagai ibu kota Israel. Yang didukung oleh Donald Trump hari itu dan sekarang sampai sekarang. Tetapi soal menjadi capital city of Israel itu satu hal, tetapi jantungnya yang menjadi fokus mereka ialah Masjid Al-Aqsa itu, dengan membuat satu dakwaan bahawa Masjid Al-Aqsa itu adalah tempatnya dulu Queen Sulaiman, iaitu sinagog mereka dulu, dan mereka kononnya menggali di bawah, membuat arkeologi untuk membuktikan, dan terowong di bawah Masjid Al-Aqsa itu sudah macam terowong anai-anai lah, ya, menunggu masa untuk masjid itu runtuh. Jadi mereka mengatakan bahawa di situlah kami akan mendirikan the third mount atau dipanggil temple mereka itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ialah perjanjian yang dibuat antara Jordan dengan Israel itu ialah meletakkan batas-batas apa yang boleh dilakukan oleh orang Israel, orang Yahudi di dalam masjid itu. Mereka boleh datang ziarah, tetapi mereka tidak boleh melakukan sembahyang ibadat mereka. Dan juga penduduk di sekitar masjid itu sebenarnya ialah ada 4 quarters ya. Satu ialah quarters orang Palestin 30,000 orang, kemudian quarters orang Kristian ada 6,000, kemudian quarters Yahudi ada 4,000 dan quarters Armenia ada 2,000. Apa yang dilakukan oleh rejim Yahudi ini ialah mereka nak membersihkan kawasan orang-orang Palestin itu dengan 2 cara. Satu, sama ada mengusir mereka atau dengan cara membeli aset-aset bangunan dan rumah-rumah di situ. Masjid itu adalah milik orang Islam dan ianya dikawal oleh yang dipanggil Auqaf Jordan. Sebab itu mereka menubuhkan pejabat di situ, dan dengan itu pentadbiran, pengendalian, penyelenggaraannya dibuat oleh Jordan, ya. Imam-imamnya dibayar oleh Jordan. Tetapi jelas Israel sudah
sudah semacam tidak lagi menghormati semua itu. Dia menganggap bahawa Jordan sudah tidak ada urusan lagi dengan Masjid Al-Aqsa, dan mereka mengambil alih semua. Mereka malah merempuh bukan saja kawasan itu, dia merempuh pejabat Auqaf Jordan atau Auqaf Al-Aqsa yang saya kerap kalau saya pergi ke pejabat itu juga sudah dirosakkan dan mereka telah berboning dan pegawainya ditangkap. Jadi pertanyaan kita tadi, apakah ada lagi status yang sepatutnya perjanjian itu dihormati? Sama sekali tidak ada. Sekarang mereka sudah all out, mereka sudah nekat bahawa dalam 5 atau tahun 2025 itu ada targetnya mana mereka menguasai, tetapi akhirnya mereka mengatakan no more dealing dengan Jordan, kami akan take over, kami akan ambil alih Masjid Al-Aqsa sepenuhnya. Kalau kita lihat sedikit perjanjian-perjanjian yang banyak sudah dimeterai, kalaupun mereka sign pada ketika itu ataupun tanda tangani pada ketika itu, tetapi mereka tidak pernah menghormati perjanjian. Kalau pada 2017 misalnya ataupun 2015, saya rujuk perjanjian antara Israel, Palestin, Jordan dan juga United States itu, bahawa hak status quo Al-Aqsa itu dan juga kawasan di Baitul Maqdis Timur ini masih milik umat Islam Palestin dan juga diuruskan oleh Al-Auqaf Jordan itu. Tetapi nampaknya apa yang Dr. Azmi katakan, mereka boleh melawat melalui pintu tertentu ke Masjid Al-Aqsa, tapi mereka tidak boleh melakukan aktiviti ibadah umat Yahudi. Tapi sekarang seolah-olah menjadi suatu yang lumrah, suatu yang sudah dibenarkan. Sedangkan mengikut Taurah juga, mengikut kitab suci mereka tidak dibenarkan masuk Mount Temple itu. Mereka tidak dibenarkan untuk memasuki Al-Aqsa. Jadi cuba kita faham kelompok mana ni yang haram ni ke, ataupun mereka yang arif dengan agama Yahudi masih menghormati perjanjian-perjanjian ini, tetapi Zionis inilah yang merungkai ataupun melanggar segala protokol dan juga perjanjian-perjanjian, walaupun kita tahu mereka pun merupakan sebuah negara haram. Ya, memang jadi kita mulai mengenal bahawa Yahudi ini ada Yahudi sebagai satu bangsa. Mereka menganut agama, mereka mengamalkan ritual dan ajaran agama berdasarkan Taurah. Tetapi adanya satu kelompok Yahudi yang telah dibentuk yang namanya Zionis, ya, daripada perkataan Zion itu, yang telah membawa ideologi yang sangat politikal sifatnya, dengan mereka menyatakan bahawa kita harus ada satu negara dan kita harus melakukan apa saja pun walaupun sampai menganiayai, menzalimi orang yang lain, tetapi kita harus capai itu. Jadi sejak daripada Theodor Herzl, ketua World Zionist Organization yang ditubuhkan pada tahun 18 lebih itu, sampailah akhirnya mereka berjaya untuk memberi pengaruh kepada United Kingdom, menyokong mereka untuk membuat Israel, melahirkan Israel pada tahun 1948. Jadi Yahudi Zionis inilah yang nampaknya, ya, yang sebenarnya sama sekali tidak menghormati sebarang perjanjian apapun. Ya, mereka tahu bahawa yang mereka tetapkan ialah mencapai matlamat mereka. Adapun accord, apa-apa yang dipanggil Oslo Accord dan segala macam itu, bagi mereka itu ada sandiwara mereka untuk dia panggil mencuri masa, ya, supaya mereka masih boleh melakukan sesuatu yang di luar perjanjian, dan akhirnya mereka akan menunjukkan bahawa mereka ada satu kaum yang sama sekali tidak menghormati sebarang akad, sebarang perjanjian. Itu sangat jelas. Jadi dengan itu saya rasa kefahaman kita, apabila kita tengok yang mutaakhir, apa yang dipanggil the Abraham Accord, untuk meminta negara Arab, negara Islam yang tidak iktiraf mereka melakukan itu, iaitu apa yang dipanggil proses normalisasi atau normalization, itu semua menunjukkan mereka memang bermakar ataupun merencana sesuatu yang akan akhirnya mencapai matlamat mereka untuk akhirnya
mereka diiktiraf sebagai negara yang sah. Nah, hal inilah yang saya fikir harus difahami oleh umat Islam. Kita mengatakan dalam perjanjian itu Jordan dengan Israel, kenapa Jordan mengiktiraf Israel? Karena berlaku satu proses peperangan dulu. Demikian juga Mesir, kenapa Mesir mengiktiraf Israel? Kerana ada peperangan. Demikian juga dengan Turki. Jadi dengan sebab itulah untuk itu mereka negosiasi, maka berlaku tit for tat. Okey, you iktiraf kami iktiraf perang, dan juga ada tuntutan. Tetapi dalam negara lain seperti yang sekarang telah didekati dan dipengaruhi, tidak ada problem itu. Tetapi nampaknya mereka termakan oleh desakan daripada US supaya kononnya mereka akan dapat kemudahan dan tidak lagi jadi masuk. Di Sudan masuk, Morocco masuk, Bahrain masuk, UAE masuk, yang sebenarnya mungkin mereka rasa bahawa ada kelebihan, tetapi ternyata ada perkara yang akhirnya akan merugikan mereka, dan dengan itu terpaksa mereka melembutkan bahasa mereka apabila berlaku serangan terhadap orang Palestin, serangan terhadap Al-Aqsa. Namun itu yang Saudara Haji Nasir sebut tadi yang betul. Ada juga yang masih kuat, masih lagi firm. Bila apa-apa saja mereka mengutuk dan mengancam, tapi dia terhenti di situ. Dia tidak pergi kepada lebih daripada itu, kan. Okey, akhir sekali Cikgu Azmi, dengan Malaysia sendiri antara negara yang paling vokal mendepani isu Palestin, menjuarai hak Palestin untuk mendapatkan tanah mereka, dan dengan kebetulan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga seorang sosok tubuh yang sentiasa berada di hadapan dalam menjuarai isu ini sejak beliau sebagai pimpinan nombor 2 negara satu ketika dahulu. Mengapa Malaysia dalam situasi ini perlu menunjukkan taring juga dengan cara diplomasi, diplomatik di peringkat global yang begitu meyakinkan, naratif-naratif yang perlu diutarakan oleh Wisma Putra. Bagaimana caranya? Ya, Saudara Aziz, saya fikir satunya imej Malaysia itu agak konsisten. Cuma konsisten dari segi kuat atau tidak kita punya ketegasan itu. Tapi tetap kita sepanjang ini solidariti kita tidak pernah berubah. Tetapi untuk mengangkat Malaysia dengan lebih daripada yang biasa, iaitu kita menjadi the leading nation, untuk menjadi suara kuat, bukan saja kuat tapi mampu mempengaruhi negara lain, mampu mempengaruhi komuniti antarabangsa, juga agensi-agensi dunia. Saya kira itu cabaran besar, dan kita merasa yakin ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ini dulu dalam UN dia pernah menjadi presiden dan sebagainya, dan saya fikir leverage daripada image dia dan artikulasinya itu yang sangat baik dan yang terkini. Dia tidak menunggu lama untuk mengecam Al-Aqsa, dan tidak means dia punya perkataannya, kalimat-kalimatnya tidak nampak berani, dia jelas, tegas, dan dia mengatakan bahawa Israel itu harus bertanggungjawab keseluruhan apa yang berlaku dan perlu diheret ke peringkat mahkamah antarabangsa. Namun itu dalam hal ini beliau harus terpaksa berdepan dengan karena negara Arab ini yang pelbagai rencamnya, kan, yang politik senario-nya berbeza. Tetapi saya kira imej itu akan cepat ditanggapi oleh mereka sebagai pemimpin yang boleh memberi pengaruh dan boleh membawa kesan. Seingat saya statement-statement yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar itu tetap konsisten. Pembacaannya ialah bahawa kita tidak mahu negara kita ni, umpamanya statement dia buatnya, kita tak mahu negara kita ni ditentukan dasar kita oleh pihak luar. Itu satu ketegasan. Dan dalam hal inilah soal Al-Aqsa, soal Palestin, itu jangan dipengaruhi oleh kuasa besar yang sentiasa memerhatikan apa yang kita lakukan itu. Dan sekali saya fikir dengan keganasan dan kekerasan yang semakin meningkat ini, saya kira saya ada menyarankan untuk Datuk Seri Anwar, kita berimpun semua NGO-NGO yang ada ni untuk dia memberikan mesej yang jelas dan mesej yang boleh menggerakkan kita semua itu secara koordinasi untuk menggunakan semua kita panggil soft power, kita panggil soft power, kita panggil humanitarian diplomacy, kita panggil economic diplomacy. Itu harus kita
kita gembling semua daripada kerajaan sampai pada NGO, perentas semua, tak kira bangsa, tak kira agama, menunjukkan Malaysia itu solid dan kuat suaranya untuk membela Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Terima kasih Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM, atas ulasan dan analisis berkaitan tindakan terkini yang berbentuk barbaric Zionis Israel ke atas umat Islam Palestin di perkarangan ataupun di dalam Masjid Al-Qibli di Al-Aqsa, dan juga serangan terbaru mereka ke Semenanjung Gaza ketika umat Islam sedang berhimpun dan juga melakukan ibadah sepanjang Ramadan, bulan yang paling mulia bagi umat Islam pada tahun ini. Dan ini merupakan seolah-olah rutin mereka menceroboh, melakukan tindakan barbarik dan provokasi ini setiap bulan Ramadan, dan kita umat Islam perlu menyatakan pendirian dalam hal ini. Terima kasih Cikgu Azmi Abdul Hamid atas masa yang diberikan. Itu sahaja bersama saya Nazrika. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.